Jadi alhamdulillah bersyukur kita pada pagi yang bahagia ini bersama kita dalam majlis ilmu yang mana katakan majlis ilmu adalah sebagai dari taman-taman syurga. Jadi pada pagi yang bahagia ini sama-sama kita ialah Ustaz Muhammad Amirul Amin yang juga populer dengan nama PU Amin. Sebelum itu saya ingin perkenalkan sedikit biodata Ustaz Muhammad Amirul Amin ya. Ustaz PU Amin juga berminat dalam bidang pengajaran dan penyiaran, mendapat tauliah mengajar dan berceramah di negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Ustaz mempunyai ijazah sarjana muda syariah, undang-undang dari Universiti Al-Azhar. Sekarang sedang melakukan pengajian master di Harvard University Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz untuk memulakan majlis. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi ajma'in. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu Allahu al-yaqin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam salatul laili mathna mathna fa idza khifta as-subhi fa awtir bi wahida atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, seluruh barisan pengurusan IBFIM, ya di kolah-kolah situ, IBFIM, kolah-kolah kubra, dan seluruh kaki tangan muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi berpuasa. Alhamdulillah. Ada lagi ke yang tak berpuasa? Kan? Alhamdulillah. Syukur ada orang di pagi ni dia dah start dah sempur, dia sakit perut dia apa semua, tak sempat nak puasa. Kita syukur pada Allah. Alhamdulillah pagi ni kita masih lagi diberikan kekuatan untuk berpuasa. Kita masih lagi diberikan kekuatan untuk hadir, mencari nafkah, bekerja. Yang mana bekerja ini antara perkara yang wajib bagi laki-laki, menjadi satu keperluan kepada kita untuk kita mencari nafkah, mencari kewajipan, dan ianya sudah tentu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara sunat bulan puasa ni digandakan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Apatah lagi perkara wajib yang kita buat. Pekerjaan ni wajib, ada masa pergi, ada masa balik, maka di sana ada pahala yang cukup besar. Seumpama kita solat, seumpama kita laksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik untuk melangsungkan ibadat dalam bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Teringat saya dalam mukadimah ini untuk saya sentuh bagi kelebihan dan keistimewaan orang yang datang ke majlis ilmu. Alhamdulillah, bulan Ramadan ni subur dengan aktiviti saqafiyah untuk menambahkan dan juga melebihkan kita punya ilmu, kita punya knowledge kita berkaitan dengan pelbagai bidang, tidak kira tentang puasa ataupun apa sahaja yang boleh untuk kita bincangkan, untuk kita daurahkan supaya ianya menjadi satu pegangan dan bekalan selepas kita keluar daripada madrasah Ramadan menjadi amalan hidup. Dapat ilmu dalam bulan Ramadan bukan sekadar beramal dalam bulan Ramadan, tapi kita nak pastikan ianya kekal, momentum tu terus ada sehingga keluar daripada bulan Ramadan.
Maka majlis ilmu ini untuk kita kerapkan, untuk kita rasa penganjurannya ada berulang-ulang pada waktu akan datang, maka saya suka untuk menyebutkan kelebihan majlis-majlis ilmu yang dihidupkan oleh manusia di tempat-tempat mereka. Kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu indah." Kata Nabi SAW, dan tidaklah mereka-mereka yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, tak kiralah rumah Allah ni bukan sekadar surau dan masjid, mana-mana tempat yang kita berkumpul ramai-ramai dan di dalam itu kita mengajak orang untuk zikrullah wa hubbun nabiyullah, ingat Allah dan juga mencintai Nabi SAW, maka itulah rumah-rumah Allah. Dan tempat kerja kita, dan ada kalanya dia dijadikan sebahagian daripada rumah Allah. Yatlunal kitab wa yatadarasuna bainahum. Kita duduk berkumpul ramai-ramai ni, kita buka daripada Al-Quran, kita mengulang kaji daripada Al-Quran, tazkirah ni daripada Al-Quran. Bukan kita duduk cerita benda hal-hal gosip, kan, hal alif ba ta saja tu kan, kan kita cerita tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Tak, saya bukan ngumpat, saya baca abjad, huruf hijaiyah kan. Jadi kita cerita benda-benda berkaitan dengan Al-Quran, bertadarus di dalamnya. Apa keistimewaan yang mereka dapat dalam majlis ilmu? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan kita ni hidup atas muka bumi ni ramai orang yang tak tenang, kan? Daripada sekecil-kecil budak sampai sebesar-besar manusia, sedewasa-dewasa manusia, semua tak tenang. Kita tengoklah, daripada yang tua, daripada yang kecil, hidup tak ada ketenangan. Banyak masalah mental. Bila orang ni tak tenang, kalau kita tengok dalam kajian World Health Organization, WHO, dan ianya pun disokong oleh Dr. Nur Hisam Mohamad. Dia ni adalah di antara CEO, dia ni adalah CEO Institut Kesihatan Islam Malaysia, IPKIM, Institut Pengurusan Kesihatan Islam Malaysia, IPKIM. Ni IPFIM. Banyak nak nyebut pun susah, kan? IPFIM, IPKIM. Di sana tu IPKIM. Maka dia kata kalau manusia ni tak tenang, dalam hidup dia tak tenang, pergi kerja tak tenang, dekat rumah tak tenang, maknanya jiwa terganggu, maka dia akan menyebabkan beberapa penyakit. Perempuan ada penyakit khusus, orang lelaki akan ada penyakit khusus, kan? Maknanya dalam hidup dia, di penghujung hidup dia tu, dia akan dapat penyakit-penyakit yang khusus bagi hidup dia, bagi lelaki perempuan. Bagi lelaki, saya sebut lelaki dulu lah sebab saya orang lelaki. Kalau kita tak ada ketenangan, banyak masalah, jiwa tak tenteram, maka hujung hayat kita nanti mudah untuk kita dapat penyakit pekak, kan? Sekarang pun dah nampak dah gaya ni. Ini cakap apa pun tak tahu, buat pekak, kan? Itu kalau dah macam tu, ujung-ujung tu nampak lah, dah ada dah calon-calon ni kan. Itu bagi orang lelaki. Kalau jiwa tak tenang, memang ni kajian dia kata orang lelaki dalam banyak-banyak penyakit, kencing manis, darah tinggi, jantung tersumbat, buah pinggang, yang paling banyak di kalangan orang lelaki adalah penyakit pekak. Bukan nak perli ke nak ngejek, memang betul. Sampai ketua telinga je besar, banyak je bulu, habis tak dengar apa. Ni betul, kajian tunjukkan, bukan saya sebut. Orang perempuan jangan suka sangat. Orang perempuan pula ada penyakit juga. Orang perempuan dia pun ada penyakit khusus, penyakitnya gila. Sekarang pun dah nampak lah, kan? Orang perempuan bila hujung-hujung hidup dia, kalau dia tak tenang mula sekarang, dekat-dekat nak hujung mudah jadi gila. Jalan tepi-tepi tu kan. Sebab tu banyak hantu Kak Limah cerita ni. Cerita pasal perempuan gila sebagainya. Sebab apa? Hati tak tenteram, jiwa tak tenang. Itu nak dapat ketenangan, dapat tenteram jiwa, mulakan untuk dapat yang kita sebut sebagai qalbus sakinah, hati yang tenang. Di mana? Di dalam majlis-majlis ilmu. Mana kita dapat? Yang kedua, batuk dah 3 kali, air tak dihidangkan. Yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah, mendapat kerahmatan. Apa maksud rahmat? Kita selalu dengar sekarang ni kan, rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu rahmah? Maknanya ditulis satu pahala, dihapus satu dosa, dibuka satu pintu rezeki. Maknanya setiap sesuatu yang kita buat, kalau ada kerahmatan daripada Allah, 3 benda ni kita dapat package.
3 in 1. Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala hapus dosa, Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Itu kadang-kadang orang serabut dekat luar ni, ya Allah, perniagaan ni tak berapa nak elok kan. Buat roti john pun tak laku. Mana taknya nama je roti john leleh RM7. Roti je besar. Telur je tak ada. Kan? Tak laku. Lepas tu dia buat pula karipak. Karipak pun tak laku. Mana taknya karipak scam. Hari ni ada karipak scam. Gemuk je dalam ada sebiji je kentang. Kan? Jadi dia pun pening macam mana lah ni kan. Macam-macam cara nak dapat duit ni, tak dapat duit. Tak kaya-kaya. Datang majlis ilmu dia dengar. Oh sebenarnya kena begini dalam niaga. Hati tenang. Allah Ta'ala bagi sumber rezeki yang bagus. Sebab itu majlis ilmu antara penarik magnet utama untuk dapat rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rezeki ni pula bukan sekadar dari segi kekayaan wang ringgit. Dan rezeki ni ketenangan jiwa, hati ni tenang, orang suka dengan kita, kereta tak selalu rosak, kan, rumah tak ada bocor, kan, kasut pun tak elok, tak ada nak koyak cepat. Ini semua rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kan. Jadi nak kata itu rahmat. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Malaikat menaungi seluruh kawasan-kawasan majlis ilmu. Kita tahu ada nama-nama malaikat, Jibril, Mikail, Israel. Ada satu nama malaikat namanya As-Sairin. Daripada perkataan ataupun kalimah As-Sayyarah. Sayyarah ni dalam bahasa Melayu kereta. As-Sairin ni malaikat yang berjalan. Dia berjalan sekitar muka bumi, dia akan mencari mana majlis ilmu, dia akan berhenti kat situ. Itu je kerja dia. Maka dia akan berhenti buat apa? Dia akan sedut doa-doa yang ada dalam hati-hati orang beriman. Yang mana doa itu orang beriman tu lupa nak minta pada Allah. Yang kecil-kecil lah, yang besar-besar selalu kita doa kan. Yang kecil-kecil yang kadang-kadang benda tu kena, bagus kita doa. Kena kita doa, tapi terlupa nak minta. Maka malaikat ini akan tarik doa tersebut untuk Allah Ta'ala makbulkan. Apatah lagi kalau doa-doa yang kita baca terus terang, kita jaharkan waktu dalam majlis ilmu ini, maka ketika itu lebih layak lagi diangkat dan utama diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni, dinaungi para malaikat. Bukan saja-saja malaikat nak naungi kita. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu indah, nama-nama kita akan disebut oleh seluruh penduduk langit. Sebab apa? Sebab di akhir zaman dalam keadaan penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, penuh dengan hasutan, macam-macam ujian, tapi ada juga manusia yang ambil kesempatan peluang hidup dalam umur dia untuk dia selipkan tazkirah-tazkirah, ilmu-ilmu kerohanian, supaya hatinya luntur, hatinya lembut mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini 4 pesanan Nabi SAW kenapa wajib untuk kita menghidupkan majlis ilmu. Tidak di pejabat, dekat rumah, tidak di rumah, dekat kawasan perumahan kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita dapat 4 kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, pagi ini kita nak bercakap tentang etika kerja, etika kehidupan kita lah. Yang mana kita boleh gunakan bukan sekadar dalam bulan Ramadan, bahkan kita boleh sambung amalan baik ini keluar daripada bulan Ramadan. Ya? Kita nak sentuh, bila kita masuk dalam bulan Ramadan, antara perkara-perkara yang penting ataupun keluar daripada bulan Ramadan sebagai seorang manusia, saya suka untuk mengambil satu hadis Nabi SAW. Jadi peringatan kepada kita yang Nabi SAW sebut, wa an Abdullah ibn Salam anna Nabi SAW qala, hadis daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah berkata, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasul qiyam wasilu silatil arham wa tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis Nabi SAW, cantik, ringkas, kita boleh amal. Simple aja pesanan dia. Kita akan kongsikan sama-sama. Kata Nabi SAW, antara etika kehidupan sebagai seorang manusia, tidak kira di tempat kerja, tidak kira di rumah, tidak kira di mana-mana, kita kena buat 4 perkara ni. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan ni kita kena didik roh kita. Roh ni kena didik. Kalau roh ni tidak dididik dalam bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, hati kita mati dan keras. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala sebut pasal hati yang rosak ni, hati dah sakit dan ditambah lagi kesakitan. Hati tu dah sakit, masuk bulan puasa, dia tak nak buat apa-apa, upgrade, renovate hati dia,
keluar bulan Ramadan lagi rosak. Fi qulubuhum ghulf bal la'anahumullah. Kat hati mereka ni ghulf ni kira macam dah habis dah. Memang dah tak ada, kira dah tak ada function. Maka bal la'anahumullah, bahkan ketika itu dia dilaknat oleh Allah kerana keburukan, kebusukan hati. Sebab itu hati ni hidupkan dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Kan? Sebab itu kita banyak majlis ilmu. Kadang-kadang hari ni banyak benda yang menyebabkan hati kita ni mati. Antaranya hiburan-hiburan lah. Kan? Saya baru ni sebelum masuk Ramadan ada forum ambang Ramadan dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki dekat satu universiti lah. Buat dekat tempat lapang. Biasalah nak masuk bulan Ramadan ni, lepas bulan Ramadan raya seminggu tu kemudian nak exam. Jadi budak-budak ni kenalah selesaikan projek-projek dia sebelum masuk bulan Ramadan dan juga hari raya. Jadi kebetulan ceramah saya untuk forum kami itu dianjurkan oleh Fakulti Pengajian Islam buat forum ambang Ramadan. Kemah, lepas tu ramai orang. Sebelah pula ada tarian. Kan, tak apalah, biasalah mereka nak menari aktiviti budak-budak kan, nak buat macam mana kan. Jadi mereka pun menarilah, adalah dia punya kaedah dia apa. Cuma yang saya pelik ni bukan masalah diorang nak menari. Masalahnya lagu yang diorang menari tu. Kadang-kadang diorang ni saya tengok daripada belakang, saya pun tengah forum tu ngintai-ngintai juga. Kan, bila lagi peluang nak tengok orang menari. Kan tengok, oh pakaiannya pakaian, orang kata pakaian kebudayaan Melayu lah. Kan, ada dia punya tanjak, ada songket dia. Tapi lagu tu tak kena dengan baju. Kan, lagu patut pakai lagu ala-la dondang, dondanglah sayang, ketum-ketum. Kan sedap lagu tu. Ketum pula. Kan, lagu tu kan. Ataupun apa ni, cindailah mana tidak berhias. Kan sedap juga kita dengar, lembut je kan. Sebab lagu-lagu Melayu ni dia nak didik hati kita juga. Yang saya peliknya tengah-tengah kita forum ni, lagu yang nyanyi tu tak kena dengan baju. Lagu enak susunya enak susunya rasanya Ipfim ni tak tahu kot lagu tu. Ni lagu budak TikTok lah. Kan? Saya pun Ustaz Dusuki sampai tersasul-sasul baca ayat Quran. Dia pun kata ni susu siapa ni Syekh? Anak tak tahu susu siapa Ustaz. Kita pun pernah tengah forum gaduh ni susu siapa dia lagu-lagu baru ni kan. Sebab benda-benda kadang menyebabkan hati kita mati, yang menyebabkan hati kita ni problem, yang menyebabkan hati kita ni sakit. Sebab ada benda-benda yang menyebabkan roh kita ni tak hidup. Sebab itu tarbiyah rohiyah, mendidik roh ni penting dalam bulan Ramadan. Sebab itu melihat nak didik roh ini, kita kena lihat pesanan Nabi SAW dalam hadis yang saya baca tadi daripada Abdullah bin Salam. Yang pertama sekali dalam hidup ini, afsyus salam. Wahai sekalian manusia, Nabi kata, tak kira orang beriman ke, orang siapa ke, orang Islam ke, An-Nas merangkumi keseluruhan manusia. Betulan hadis ini Nabi sabda ketika Nabi sampai di Yathrib. Yathrib ketika itu hari ini dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah. Bercampur orang Yahudi yang macam-macam puak, bercampur orang-orang Arab yang bermacam-macam puak, bercampur orang Islam yang ada muhajirin, ada ansar. Maka Nabi guna perkataan pujuk. Wahai sekalian An-Nas, manusia. Apa pesanan dia? Etika ataupun prinsip sebagai seorang manusia. Afsyus salam. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Yang pertama kita faham ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kita kena amal. Ya? Ini yang paling simple. Simple. Our greeting kan. Kita nak sapa orang. Kita nak cakap dengan orang, nak mulakan benda yang baik, nak hidupkan vibe yang positif. Mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Ni abang-abang ni kan, kita ketua keluarga, balik rumah ni kena bagi salam. Balik rumah bagi salam. Tapi jangan galak sangat bagi salam. Masuk rumah bagi salam. Buka tudung saji bagi salam. Masuk bilik bagi salam. Masuk bilik air bagi salam. Tu yang akak-akaknya risau. Dia kata, abang jangan abang, tahun ni nak raya kampung saya. Kalau abang mati tak beraya kita bang. Nampak sangat macam nampak malaikat bagi salam je bang. Tak, abang dengan ustaz ceramah kata bagi salam. Tapi janganlah gila saya bagi salam je bang. Takut saya. Kan orang perempuan ni dah confirm nak raya kampung dia. Kita pula buat buang tabiat. Risau dia. So nak kata ucapkan Assalamualaikum. Jumpa dengan sesiapa pun.
Kawan kita yang dah hari-hari naik menyampah tengok muka, bagi juga salam. Sebab apa? Daripada makna salam ni vibe positif. Hidup kita, mood kita tak berapa elok, dia akan hidupkan nilai yang baik, nilai yang positif dalam hidup kita. Dan Assalamualaikum ini, afshu salam, perkataan afshu itu bukan sekadar hidup dan sebarkan Assalamualaikum dengan kalimah, tetapi menghidupkan kasih sayang di kalangan manusia. Dan kita ni dah tak ada kasih sayang. Bila tak ada kasih sayang, hilanglah ketenangan. Contoh dekat atas jalan raya. Kan, keluar-keluar rumah tadi dah geram. Kan, bini bebe laju, abang ni stokin, kedekut stokin, mudah koyak melantak lah stokin kita, orang bising. Kan, kita pun tension naik atas kereta ni berjalan. Kereta pula buat hal kiri kanan. Tengok orang atas jalan raya macam mana. Atas jalan raya kita ni daripada Kajang ke KL ni bukan jalan tak besar. Cuba tengok masa hari-raya pertama, kan kosong, rasa lapang, boleh ambil gambar kita tengah jalan. Besar, MRR tu atas bawah, atas bawah, punya besar jalan. Bukan sebab jalan tak cukup besar. Kan? Sebab apa? Sebab orang yang bawa kereta tu tak ada orang kata, tak ada adab, tak ada akhlak. Kan? Ini masalahnya. Bukan kata kereta tu besar tu, sama je saiz kereta Myvi tu. Kan? Tapi sempit juga. Sebab sifat manusia, tabiat manusia ni suka lebihkan diri dia. Tak ada ketenangan. Lain kanan, lain dia, lain tengah, lain dia, lain tepi, lain dia. Kita ustaz ni kadang-kadang bawa kereta kena buka kopiah. Sebab apa? Dia maki kita boleh maki balik. Kan kita buat elok-elok, kita ke dalam. Kita pun cabut pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Siap kau. Boleh jadi Hamadi betul. Kan? Ini yang berlaku. Kan? Hilang ketenangan. Bila hilang ketenangan, tak ada kasih sayang, orang lain berkait. Jadi atas jalan raya ni jadi jam tu. Kan? Kita dah tahu nak masuk lain kiri, kita pucuk kanan. Kok kita masuk lain kiri? So nak nunggu kita daripada kanan nak ke kiri tu, beribu kereta kat belakang terpaksa jam. Nampak? Daripada kanan, kita dah patut nak masuk kanan, kita potong kiri. Masuk kanan, bam, berlanggar. Dah beribu lagi problem kat belakang. Kan, jenis-jenis orang tak pakai signal pula ni, Allahu Akbar. Kan, sebab itu ni payah ni. Jenis tak pakai signal. Sebab itu kadang-kadang sampai jadi kes kan, baru-baru ni kan, ditampurnya akak tu, Allahu Akak tu pun melawan juga. Kan, dia mana tak kena tampur, abang ni dah tension kat rumah kena bebel dengan akak ni. Nak tampur bini tak boleh. Nampak pula akak ni tak bagi signal, dia pula akak tu pula sama juga. Tampurnya ke? Kena kau. Weh, hati dah masuk jail kejap kan. Masuk dalam lokap 5-6 hari tidur dalam tu. Sebab apa? Tak ada ketenangan, tak ada kasih sayang. Sebab tu, kita sebagai seorang manusia, kalau tempat kerja nak hidup dengan kasih sayang. Di dalam komuniti nak ada kasih sayang. Nak hidupkan masyarakat kasih sayang, kena mula daripada tempat kita hidup. Iaitu rumah kita. Kan? Sebab tu disebut Al-Baiti Jannati. Rumah itu syurga kita. Kalau mula rumah ni jadi neraka, kat luar pun habis neraka. Kan? Sebut pasal neraka ni, ya Allahu Akbar, jangan sebutlah pasal neraka ni, takut. Sebab apa? Kita ni kalau sebut neraka takut ni, kita tak nampak takut macam mana. Tapi kita sebut kalau penjara, tanya orang masuk penjara, agak-agak lah. Dia kalau dah masuk penjara, nak masuk balik tak nak ni. Kecuali orang tu dah memang kaki gian ke dadah kan. Dia dah macam dah biasa lah. Saya sembang forum dengan Ameng Spring. Nama dia Amin. Kan? Tapi sebab dia orang Terengganu jadi Ameng. Saya pun Mak Dan panggil saya Amin. Dia beza kan orang Terengganu ni. Jadi nak kata, dia cerita kat saya. Kan? Ameng kan, sampai hati. Tu lagu saya karaoke jamban dulu lah sebelum ustaz dulu. Sekarang jadi ustaz tak boleh kan? Jadi dia ni cerita ustaz, saya dia ustaz. Tak payah cerita neraka ustaz. Masuk penjara pun dah takut dah. Kan? Dia ni waktu dia kena tangkap, dadah yang ada dekat dia 200 gram. 200 gram dadah jenis apa? 200 gram tu kira nombor 2 paling teruk. Padahal dia sebenarnya ada 250 gram. Hari yang dia miliki 250 gram tu, hari tu dia dah hisap 50 gram. 50 tu dia dah hisap dengan 200. Esok polis tangkap. Kalau hari tu dia tak hisap, polis tangkap 250, dia kena gantung. Itu yang dia rasa taubat, ya Allah, kalau Allah aku ni nak kena gantung, Allah Ta'ala dah gantung dah aku dah ni. Kan? Maknanya aku nak hisap tadi, aku simpan 250 tu biar aku kena gantung. Tapi disebabkan 50 tu dia dah hisap semalam,
Hari ni dia kena tangkap tinggal 200 saja gram. So 200 gram tu dia kena sebat 8 sebatan. Patut dia kena 20 sebatan. Tapi dapat ihsan macam mana kurang 8 sebatan. Saya dengar cerita dia. Saya ni selalu jugalah buat program-program kat penjara. Masuk penjara ni biasa. Kan? Sebab saya jumpa dengan macam-macam lah banduan ni, macam-macam hal banduan ni. Kadang-kadang Allah Akbar kecil-kecil pun boleh masuk dalam penjara. So ada satu benda, kadang-kadang benda kecil ni, yang kecil-kecil. Ada seorang pakcik ni, saya pernah masuk penjara, saya punya ceramah. Saya tengok pakcik ni dah macam pakcik tua, apa ni putih, janggut ni. Saya cakap, ini Tok Imam. Tok Imam macam hati saya, ni mesti kianat duduk masjid ke apa kan. Ji, sebab Ji masuk dalam ni, rokok lah ke? Dah aku Ustaz tak baik. Saya saja, ini yang paling tinggi ni. Oh, kalau bukan rokok ni orang baik lah. Curik di masjid ni, tak ada lah. Pukul bini, dah. Habis tu apa sebab masuk penjara ni? Malu Ustaz nak cerita. Ni yang paling rendah sekali boleh masuk penjara ni. Macam-macam orang. Apa sebab? Roblox. Oh, Roblox ni mesti tak pakai helmet. Dah. Roblox, polis ambil telefon saya. Dalam telefon dia, wallpaper gambar bogil. Rupanya kalau kita simpan gambar bogil, boleh masuk penjara. Boleh masuk penjara, jaga-jaga abang-abang, kakak ni. Tapi pakcik ni, dia punya tak senonoh. Wallpaper dia gambar bogil. Agak-agak lah. Simpanlah dalam sikit lah. Dia wallpaper tu, start buka je. Lock screen tu pun dah gambar bogil. Kena tangkap. Saya pun pelik juga. Ada juga undang-undang macam tu. Nak kata, boleh tahap macam tu. Ini paling rendah. Orang dalam penjara ni macam-macam keadaan. Masuk penjara ni bau manusia, bau busuk. Bau busuk. Keluar di penjara, baju kita ni bau busuk. Bau manusia. So Ameng ni dia cerita dengan saya, masuk penjara ni dia memang ni kata nak kata macam mana penjara ni punya indah hilang kasih sayang lah. Kita kat luar ni hidup kan kasih sayang. Dalam ni dah macam neraka dunia. Masuk dalam penjara, dia tak ada nak sapa kita. Selamat datang ke penjara Kajang. Ada beberapa bilik yang boleh dipilih. Makanan anda seperti ini, aktiviti anda tak ada. Tak ada selamat datangnya. Maki hamun. Dibogilkan pula. Bogil ni bukan sejam 2 jam. Kita 10 minit bogil seorang-seorang kat rumah pun geram. Kan rasa takut ni. Ini 2 hari bogil. 2 hari dibogilkan sambil nak tunggu masuk dalam sel. Ulu kilik. Dia kata, Ustaz, saya pun tutup kemaluan, Ustaz. Maknanya wadah penjara ni, pegawai penjara ni maki lagi. Oh, baru tahu malu. Masa jadi sampah masyarakat dulu, masa buat salah dulu tak tahu malu. Dia hinanya kita, Ustaz. Kan saya ni segan, Ustaz. Saya ni bukan orang biasa, selebriti. Bogil pula. Agak-agak Ustaz rasa, saya ni rasa nak gelak lah nanti. Tapi senyap lah kan, sebab dia cerita tu cerita sedih. Tapi bila dia gelak, dia pun gelak, saya pun gelak lah. Kemudian Ustaz, duduk dalam penjara ni, ya Allah Ustaz. Dia ceritalah, dia duduk dalam penjara masa raya banyak. Sampai makan dalam penjara ni, kalau masuk je bulan puasa, buka ke sahur ni, makan ikan masin, nasi putih ikan masin. Ikan masin tu pula bukan ikan masin beli-beli kat pasar ni, ikan masin yang pegawai penjara buat. Letak garam dekat ikan, jemur keras gedengam macam tu. Keras gila. Keras tu tak boleh gigit. Jadi dia makan nasi dijilat. Sekali lagi saya dah tergelak tapi tak sanggup. Kan? Allahu Akbar, susahnya hidup. Yang paling teruk bila dia cerita masa dia kena sebat. Dia kena sebat tu. Bila dia kena sebat, bila sembuh aja ataupun dalam keadaan kena sebat, daging tu terkeluar daripada daging punggung tu terkeluar, maknanya termakan sekali dengan rotan. Rotan ni kalau kita tengok wajah biasa ni, rotan yang macam kecil-kecil je, dia kena rotan tu macam besar kayu snooker. Sehingga menyebabkan kalau 8 sebatan je dia pun dekat punggung ni tu dah boleh masuk pensil, boleh masuk jari dekat parut. Masuk jari lah. Kalau pengsan tengah rotan tu, ni jaga-jaga. Kalau pengsan tengah rotan tu, dia kejutkan pula. Macam dalam neraka, mati je kita, hidupkan balik, seksa. Kalau mati kita akibat seksaan tersebut, dia hidupkan balik. Macam tu juga orang dalam penjara. Bila kena seksa, kena rotan-rotan, pengsan. Dia tak ada, dia pukul kita lah kadang kita pengsan. Nak kita sedar. Dia pukul. Dah habis pula tu. Nak masuk pula dalam bilik, tak ada orang papah. Siapa yang papah? Kawan-kawan yang kena 2, 3, 4 sebatan tadi. Sama-sama sakit, sama-sama papah bawa masuk dalam sel. Meniarap sebulan, 2 bulan tidur. Dia kata, Ustaz, ya Allah, ini seksa azab penjara Ustaz.
Kan tak pasal-pasal tengah-tengah sakit ni, luka banyak bernanah ni. Tengah-tengah tidur ni ustaz, air punggung tu, air bisa tu penuh dekat dalam sel. Kita tak perasan, kebas. Tengah-tengah sakit tu dia paksa kita berdiri dekat tengah-tengah panas ustaz. Berapa lama? 3-4 jam tengah-tengah panas, tak tahu apa sebab. Kan? Duduk dalam penjara ni pula, dia punya bilik dia bukan ada lipas saja, bukan ada cicak. Biawak dalam tu. Betul. Biawak ni keluar daripada mana kak? Lubang tandas. Dia bawa sekali dengan tahi-tahi dalam tandas tu. Sehingga kita tengah tidur tu dia berjalan atas badan, jalan. Betul. Pernah sekali dia tidur, kaki dia bengkak. Panas sampai tak boleh nak angkat. Macam kena gigit. Besar sebesar-besarnya. Cakap dengan wadah bagi penendol keki tu. Kan? Dia kata dalam penjara ni sakit macam mana nazak pun keki lah kau dapat. Kan? Orang ni nak kata betapa. Sebab penjara ni hukuman. Didikan dan juga hukuman orang bersalah. Kalau pusat pemulihan ni dirawat. Tapi penjara ni hukuman. Lepas tu sebut pasal penjara ni, ini baru hukuman dunia tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Kan? Kalaulah kat neraka esok, Allahu Akbar, tak boleh nak cerita lah. Tak boleh bayang. Yang dalam penjara tu pun kita tak boleh terbayang. Kalau mimpi bangun tu kita bergegar badan, ngigau. Apatah lagi kalau kita digambarkan tentang neraka. Itu nak kata bila dah kat luar kita ni, kita masa hidup tak ada kasih sayang. Sebab itu hidupkan kasih sayang bermula sekarang. Dalam rumah tangga, hidupkan kasih sayang. Macam mana nak hidupkan kasih sayang dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komuniti kita? Kata Nabi yang kedua, wa'at'imut ta'am. Gunakan makanan sebagai penghidup kasih sayang dan juga penghidup rasa cinta. Ni, bulan Ramadan ni kena sama-sama kita amalkan. Tadi kita dah cerita dah benda-benda yang tak sedap supaya kita tak tergolong di kalangan orang seperti itu. Mulanya hidup tak ada kasih sayang. So macam mana dapat kasih sayang? Pasti ada at'imut ta'am, bagi makan. Bulan Ramadan ni kita kena amalkan, pastikan waktu makan kita berkualiti. Ada masa makan dengan ahli keluarga. Ada masa makan dengan anak isteri, dengan mak dan ayah. Kena ada. Sibuk macam mana pun kita cari masa berbuka, cari masa bersahur, makan atas meja, makan sama-sama dengan ahli keluarga. Ni abang-abang bulan puasa ni kena amal. Balik rumah, bersahur, berbuka kejap lagi. Kan sekarang pukul 10 boleh plan. Buka puasa kejap lagi, tak kira lah kat rumah ke hotel ke buffet ke. Buka puasa kejap lagi, mulakan suap akak-akak kita. Suap isteri kita. Jangan suap isteri orang lain. Kan suap isteri kita. Balik rumah ni kejap lagi, bini tengah siap-siap balik ni ceramah, kejap lagi start je azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suap bini tu nak angkat tangan, kita elak tangan dia. Halang, jangan. Apa hal pula lelaki aku ni? Dah lah bagi salam aja daripada tadi. Tak habis-habis. Ambil kurma tu masuk dalam mulut dia. Kan? Kata terbeliak mata bini dia. Apa hal pula lelaki aku ni tak jadi kaya kat kampung. Kan? Ni. Suap kan bila agak kita last suap akak-akak ni? Kan? Masa zaman makan beradab Ustaz. Sekarang ni dah biadab jadi kan? Akak-akak kalau tanya bila selalu kena, bila kena suap? Mana-mana tempat saya tanya semalam. Kalau tanya lelaki senyap je. Kan nak kata maksudnya amalkan suap menyuap. Kan suap menyuap dengan anak-anak kita. Kena amal sama-sama. Balik kampung, ayah kita, mak kita dah tua, macam mana suapkan dia. Kerana suapan ini akan lahirnya kasih sayang daripada tangan kita. Akan lahirnya cinta, akan lahirnya rasa hormat di kalangan ahli keluarga. Ni kena buat. Kan isteri pun macam tu juga, bila abang nak suap dekat mulut dia, dia pun suap balik kat mulut abang. Kan melekat sikit nasi kandar tu dekat misai abang, ambil tarik sikit bagi nak gurau, tarik. Kan kena tampur kejap lagi. Nak kata begitu, hidup kan. Bahkan Nabi SAW ni Nabi ajar bulan puasa amalkan sunnah. Nabi ajar bukan sekadar begitu sahaja suapan yang Nabi buat kepada isteri dan juga ahli keluarga Nabi. Bahkan isteri-isteri Nabi, ketika Nabi habis saja makan, isteri Nabi sambar tangan Nabi, dijilat jari jemari Nabi. Agak-agak akak lalu nak buat macam tu. Balik rumah. Kan, gaul-gaulnya kan, lauk kuah sotong, telur sotong, abang, nasi kandar tu penuh ni. Kan, habis je makan, bang, mai sini bang. Apa pasal pula ini apa? Mai sini jari. Ulo apa pula macam ni dah jadi kan. Macam Iron Man di ulo ni. Bini pun serap. Ni buat kat rumah. Buat kat rumah lah, tapi janganlah buat dekat tengah-tengah KFC ke mana.
Lari orang apa hal gila mak mam dengan tok mam ni. Jilat jari pula. Ni betul. Cuba kita buat, kadang-kadang tak berani kita nak buat kan. Ini buat. So kita buat sama-sama kita. Balik rumah ni kita ambil kan, ambil. Ni kata Nabi SAW, kerana keberkatan itu hidup. Ini kena sama-sama amal. Supaya daripada itu hidupnya kasih sayang. Ini kita boleh amal, bukan payah kan. Ini daripada tangan kita ini lahirnya banyak kasih sayang. So ni kita kena amal. Kemudian daripada makanan, daripada minum ini. Abang-abang kita minum, isteri-isteri akak-akak rebutkan pada cawan minuman yang sama. Rebut, minum pada cawan yang sama, pada bekas yang sama, minum sama-sama. Allahu Akbar, hidup kasih sayang. Tapi akak-akak dia komplain juga. Dia kata tak boleh ustaz. Saya pernah rebut, saya tengok dalam cawan tu, misai dia terapung ustaz. Allahu Akbar, tak boleh juga macam tu. Ini nak kata, hidup kasih sayang mula daripada rumah. Dengan makanan. Begitu juga kita di pejabat. Bulan Ramadan yang seronoknya apa? Buka puasa. Nabi sebutkan lisaimin farhatan. Orang puasa ni dua kegembiraan. Yang pertama indal iftar, yang kedua indal duhul jannah. Yang pertama ketika berbuka. Sebab itu masa berbuka seronokkan orang dengan apa-apa juadah yang ada. Kita dekat-dekat Kuala Lumpur ni banyak agaknya juadah berbuka puasa. Kita beli. Kan? Kita bagi pada kawan-kawan kita. Kita tak tahu, mungkin kawan-kawan kita ni ada masalah, ada kekurangan, tak senang macam kita, tak dapat makan yang sedap macam kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, tidak beriman kamu sekiranya kamu kenyang, akan tetapi jiran kamu kelaparan. Laisa minna, Nabi sebut, bukan tak beriman, laisa minna, bukan di kalangan aku. Bukan di kalangan aku. Orang yang dia kekenyangan tapi jiran di kelaparan. Allahu Akbar. Ini baik. Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang dikasihi Allah, ini yang kita nak sebut sama-sama, bahawa yang kita sebutkan, yang kita ceritakan, bagi makan ni besar manfaat. Dan antara benda yang besar dalam bab bagi makan ni, nak hidupkan kita ni jadi orang yang ada keberkatan dalam pekerjaan, banyakkan sedekah. Bukan dalam bulan Ramadan je, keluar dalam bulan Ramadan pun sedekah. Kejap lagi kita nak pergi bazar Ramadan. Kita nak pergi bazar Ramadan. Perkara pertama sekali kita buat, Allahu Akbar. Perkara pertama sekali kita nak buat, sebelum kita nak beli barang-barang bazar Ramadan, kita cari orang yang minta sedekah, minta sumbangan. Bagi RM1, bagi RM2, kan? Bagi berapa yang kita ada. Ikutlah kita nak bagi berapa, tapi kita bagi dulu. Kemudian kita belilah barang-barangan juadah kita nak makan di bazar Ramadan. Rasa dia punya beza dengan kita beli dulu kemudian tak sedekah langsung. Besar pahala, besar manfaat. Sebab itu amalkan sedekah banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kita bersedekah, lebih-lebih lagi keluar daripada bulan Ramadan. Kadang-kadang orang masuk bulan puasa je dia banyak sedekah. Tanyalah anak-anak yatim ni, pusat-pusat tahfiz ni kan. Iaitu ustaz, kami ni makan sedap bulan puasa je. Lepas bulan puasa tu 11 bulan kebulur oleh ustaz. Kan tak ada siapa yang nak bagi. Kan kadang-kadang orang bagi pun bagi barang makan. Kita ni kadang-kadang nak juga benda-benda berkaitan dengan duit. Sebab duit ni bukan nak bayar gaji apa, nak bayar bil elektrik, bil air, nak buat owning ke, nak beli meja apa semua. Tu beras dekat dalam ustaz semua, kampik beras. Beras tu tahun lepas ni ustaz tak habis lagi. Orang datang bagi beras. Beras je banyak. Kan? Nak kata maknanya melihat keperluan orang yang kita bagi sedekah. Sebab itu sedekah ni lebih-lebih lagi lah bahagian kewangan, bahagian pengurusan duit dan sebagainya. Tahulah orang kata berkaitan dengan sedekah. Dan sedekah bagi makan yang paling utama ni, yang menjadi magnet rezeki yang paling kuat adalah ibu dan ayah kita. Bagi nafkah. Sebab itu kita ni kena ada nombor akaun mak dan ayah kita. Kena simpan. Kan? Kena simpan. Orang perempuan, orang lelaki ni kita selalu ada simpan nombor akaun orang-orang tertentu. Kan? Nombor akaun siapa-siapa, ataupun kita ni selalu buat online transfer. Orang lelaki ni mungkin kurang lah, orang perempuan. Pagi, la tahzan innallaha ma'ana, ayat Quran. Tengah hari, la taghdab, hadis Nabi, la taghdab, malam la zada. Kan? Pergi kat Lazada tu kan online. Kan? Mula-mula Quran, hadis dah bawa Lazada. Lazada ni online. Tak ada masalah. Simpan. Nombor akaun bapak berapa, nombor akaun mak berapa. Macam saya ada 4 orang. Mak kandung, ayah kandung, mak angkat, ayah angkat. Mak kandung, ayah kandung yang melahirkan. Mak angkat, ayah angkat yang bela daripada kecil.
Sampai besar masuk belajar, pergi Mesir, kerja dan sebagainya. So nak tak nak, portion yang saya ada tu kena bagi 4. Dapat 1,000, bagi 4, saya tinggal berapa? Isi minyak apa pun tak dapat. Kan? Nak minta maaf, salah pula sebut kan, 4,000 ni minta maaf. Kan? Nak kata apa? Nak kata contoh, kena bagi. Nak tak nak kena bagi. Dia nak guna buat apa, lantak dia. Kan? Dia kata, kita bagi-bagi, mak ni orang bagi ni, bagi orang lain pula. Itu lantak dia. Mak ni orang bagi ni, dia pergi beli gelang pula, beli emas pula. Kan? Lantak dia. Janji, kita tahu bila kita bagi duit pada mak ayah kita, apa yang kita dapat? Kita dapat rezeki yang lain Allah Ta'ala bagi. Jangan kedekut dengan mak dan ayah. Kadang-kadang dalam poket ni tinggal RM5, RM10. Kan? Nak keluar bank belum lagi. Tapi nak bagi baik cash juga. Bagi je apa yang ada. Bagi je apa yang ada. Bagi. Allah Ta'ala akan tambah lipat ganda. Gila-gila punya kita tak perasan. Kita tak nampak. Kan? Sebab itu mak dan ayah ni dia pun bukan nak duit kita pun. Kadang-kadang duit yang kita bagi dia simpan tak diguna. Kan? Kita pun rasa macam baik, tak payah bagi. Tapi yang paling utama adalah infak. Sedekah. Kan? Kalau bab nafkah memang kita kena bagi, tu lainlah. Bab infak. Sedekah pada mak dan ayah ni, Allahu Akbar, besar makna. Yang kedua, nafkah dan juga tambahan sedekah pada isteri dan anak-anak. Orang lelaki kena ingat nafkah wajib. Tambahan nafkah itu sedekah. Contoh kita dah deal dengan isteri kita. Nafkah isteri kita RM1,500 bulan-bulan. Ni abang rasa abang boleh bagi RM1,500 bulan-bulan. Itu RM1,500 yang wajib. Maka tak boleh culas. RM1,500 ni pula kita kena bagi juga. Tak boleh campur dalam RM1,500 tu. Itulah baju kau, itulah makanan kau, itulah segala macam. Dah tak boleh. Orang perempuan kena tahu. Pakaian suami kena bagi. Makan suami kena bagi. Tempat tinggal suami kena bagi. Keseronokan kerohanian. Apa dia? Kalau suami bini tu suka main PS4, main bola, kena beli PS4. Siapa suruh kahwin dengan bini suka main bola? Kan? Ini dia punya batin dia. Kena bagi. Contoh. Dan akhir sekali duit RM1,500. Kena ada kan? Kena bagi. Dan yang memberikan nampak cantiknya nafkah bila ada sedekah. Mana anak ambil. Saya tadi tak macam mana dalam poket ni ada RM20. Kita orang lelaki kan selalu kan, orang perempuan ni dia untung basuh baju. Basuh baju nampak RM10, RM5. Kadang dah kerat RM20 tu. Dah berapa tahun dah dekat dalam poket tu kan. Ambil. Kan? Ini sedekah yang kita kena beri. Ini kena bagi tahu. Dengan akak-akak kita. Yang kadang akak-akak ni, Allah Ustaz, saya ni tak apa reda lah, sayang no dekat dia Ustaz. Kan? Ni kita kena tahu. Sebab nafkah, sedekah kita kena bagi. Pada anak-anak. Kan? Pada adik-beradik kita. Ni adik-beradik. Kadang-kadang kita rasa kita ni belajar ni bagus. Kita ni dah berada dah tahap yang elok dah. Adik kita ni daripada kecil sampai ke besar memang hidupnya memang tak senonoh. Putu rayau, memang tak fikir. Aku dah nasihat banyak-banyak. Akhirnya kehidupan dia hari ni teruk. Adik-beradik kita. Kita pun aku dah cakap dulu dah. Kau ni degil. Sekarang ni kau rasa susah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Ulur juga. Bantu juga. Doa dengan sedekah yang kita bagi, dia berubah. Ada Allah Ta'ala lapangkan rezeki. Kita kena bantu. Kalau tak, makin rosak keturunan kita dengan ada orang yang buat kejahatan. Sebab orang yang jahat-jahat ni, orang dalam penjara ke, orang yang ada masalah, dia sebab bukan tak ada ahli keluarga. Bukan tak ada ahli keluarga. Tapi ahli keluarga ni, hukum dia, biar dia hidup macam tu. Kan? Kita dalam pekerjaan kita, duit yang kita ada ni, kita sebagai seorang pekerja, ingat, duit yang kita ada bukan duit kita. Kan? Macam saya, duit yang saya ada, contoh banyak, PU banyak. Bukan kepada saya, pada LHDN kena bayar. Untuk pun masih kejar, main boleh entry dengan dia. Kan? Kena bayar pasalnya. Bayar cukainya, bayar zakatnya, bayar orang itu, bayar orang ni. Apa yang ada kat kita? Kan? Tak ada pun. Sebab itu harta kekayaan ni kita kena ingat. Quran sebut, Kai la yakunu dulatum bainal aghniya. Harta kekayaan umat Islam tak boleh berlegar dalam poket-poket orang yang kaya. Itu syarat orang kaya. Orang kaya dia duit banyak, dia spend banyak. Pada siapa? Pada golongan-golongan yang kita sebutkan tadi. Bukan dalam bulan Ramadan saja, keluar bulan Ramadan. Kalau dia kaya, dia simpan dalam poket dia, dia rasa seronok nak kaya, dia akan mati dalam keadaan duit itu direbutkan orang. Percayalah. Dia mati ni, dia kata, Allah aku ni tak boleh nak guna. Ada 100,000, 200,000, dia kata tak boleh guna. Simpan, nanti mana tahu esok nak guna, mana tahu esok nak guna. Umur dah 50, mana tahu esok nak guna, mana tahu esok nak guna. Mati duit tu, mati dia, duit tu direbutkan oleh orang. Habis duit tu jadi mudarat pada orang. Ni kita takut.
Itu kita kerja ni dapat duit, berkatnya apa? Bila kita dapat banyak bersedekah. Kan? Saya ni bukan bawa tabung apa dah. Jangan ustaz ni cerita sedekah panjang bawa tabung tu. Tak. Saya tak ada tabung apa. Cuma nak kata ini, wa at'imit ta'am. Bagi makan pada orang. Nabi sebut, man at'aman nas at'amallahu mal qiyamah. Barang siapa yang bagi orang makan di dunia, Allah Ta'ala bagi makan hari akhirat. Nabi SAW di padang mahsyar esok. Nabi, dia orang yang paling kelam kabut dekat padang mahsyar. Dia orang yang paling tak senang duduk. Sebab dia akan cari mana umat Nabi SAW. Dia akan cari gitu. Kemudian dia jumpa dengan Allah. Dia kata, ya Allah. Dia sujud dalam keadaan yang lama. Nabi sujud dalam keadaan yang lama. Sujud punya lama. Kemudian Allah Ta'ala kata, bangunlah. Apa yang kau nak aku tunaikan? Ikhdi, aku tunaikan. Kata Nabi, ya Allah, aku nak bagi minum kepada umat aku. Sesungguhnya mereka dahaga dan kehausan, ya Allah. Maka Allah tunjukkan, wahai Muhammad, inilah dia. Satu telaga namanya telaga Kautsar untuk umat Muhammad. Itu pun ada syarat. Dengan syarat di dunia, dia pernah bagi orang minum. Maka kita tukar, kita intisal. Umpamakan sedekah yang kita bagi itu juga minuman, makanan, pakaian dan sebagainya yang dituntut oleh Nabi SAW dalam bab sedekah. Ini kena buat. Kalau tak, memang tak dihiraukan kita langsung di hari akhirat esok. Itu pekerjaan kita kena ada ta'awun. Lebihkan orang. Lebihkan orang. Jangan kerja kita dah siap, kerja kita lantak. Kerja kita dah siap, kerja orang lantak. Ya. Kan? Kita pula jadi orang yang suka menyusahkan kerja orang lain. Kita tak pernah nak memudahkan kerja orang. Ini payah. Kalau begitulah sifat-sifat itu kita ada, maka di hari akhirat Allah Ta'ala akan susahkan kita. Bahkan Nabi sebut, man yassaran nas fi dunya yassarallahu fi dunya wal akhirah. Orang siapa yang mudahkan urusan manusia di dunia, Allah Ta'ala mudahkan urusan di hari akhirat. Ini kan, itu yang kedua, wa at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Hubungkan tali persaudaraan. Dalam pekerjaan kita, connection yang kita ada, kabel-kabel yang kita ada ni untuk apa? Untuk besarkan silaturahim. Memanjangkan tali persaudaraan. Ini penting. Sebab itu masyarakat kita ni dah banyak benda buat pecah belah. Kerana politiknya, perkaumannya, puak sana, puak sini, ideologi sana, macam-macam benda lah. Lagi-lagi adanya Facebook, orang dah mula pecah belah. Dalam WhatsApp aja dah pecah belah lah. Kan? Grup WhatsApp family. Kan? Grup WhatsApp family besar ni. Ada sepupu sepapat, pecah lagi. Kepada grup family adik-beradik. Adik-beradik pecah lagi, adik-beradik perempuan. Gegel. Adik-beradik lelaki, boy. Kan? Dia pecah. Nak katanya pecah-pecah. Itu belum lagi surau. Grup surau. Lepas tu pecah lagi. Grup minum-minum surau, ngeteh-ngeteh surau. Pecah lagi. Grup AJK surau. Dalam AJK ada tak 10 dengan AJK lain. Buat grup lain. Oh, banyak grup dah grup surau ni. Kadang-kadang tengok tu panjang tu yang tak baca mesej tu satu je. Surau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nama bagus dia Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tapi dalam surau bergaduh-gaduh. Ini yang berlaku tak? Sebab itu kita dalam WhatsApp je, teknologi ni pun dah pecah belah kita dah. Kan? Instagramnya dan sebagainya. Ini menyebabkan hilang silaturahim. Sebab itu, orang yang suka mecah belahkan orang, suka benda-benda fitnah, benda-benda tohmah-tohmah, suka cerita keburukan orang. Ini zaman sekarang ni memang orang tak boleh dengar sikit cerita hal-hal kahwin cerai-berai ni. Oh, mengelijat dia pun. Kan? Orang Perak kata mengelijat ni tak senang duduk lah. Kan? Baru ni yang buatnya alif lain. Tak pasal-pasal alif sata yang kena. Tadi telefon Hot FM, Alif Syukri pun kena juga. Semalam satu cerita dekat pasar malam, orang jual minyak. Nama minyak tu minyak Alif. Makcik tu punya marah kat minyak tu. Minyak pun kena marah juga. Ada nama Alif kat sini? Tak ada. Alhamdulillah. Watak kena kecam. Tak pasal-pasal semua orang kena. Sebab apa? Allahu Akbar. Impact dia kan. Bila cerita hal orang sana, ada yang begitu, ada begini. Macam-macam. Sebab itu, kita ini nak tak nak kena perbaiki balik silaturahim kita. Bulan Ramadan ni kurang-kurangkan membawang. Kan? Tapi kita ni itulah buat dosa mengumpat. Mengumpat ni dosa. Kan? Tanah batu bila alqab, cerita keburukan orang ni dosa. Tapi kita salahkan bawang. Bawang dapat nama. Padahal bawang tu kan elok nak buat makan. Laki dengan laki buat benda tak elok. Gay lah kan, gay. Cakap je lah gay. Tapi kita salahkan kunyit. Kunyit dapat nama.
Ada orang bosan tak tahu nak buat apa, tak tahulah, tak tahu. Kan benda tu kan tak elok, salahkan pisang. Pisang dapat nama, kan pisang tu buah. Ada orang ni lembut, lemah, gemalan. Kita salahkan sotong, tak pasal-pasal sotong dapat nama. Kan? Ada satu binatang ni turun-temurun daripada dulu sampai sekarang. Tuan-tuan perempuan tahulah binatang apa. Salah sikit je tengok babi ke apa. Pasal-pasal bulan puasa boleh carutnya kan. Ini sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah, nak kata bulan Ramadan ni bulan hubungkan tali silaturahim hingga keluar bulan Ramadan. Dalam pekerjaan kita ni kita buat majlis-majlis macam ni kan seronok. Dalam pekerjaan kita, aktiviti kita buat dapur lambuk ke apa ke, semua ni hubung silaturahim. Sebab itu kita dalam pekerjaan, bahagian pengurusan sebagainya, hidupkan macam-macam aktiviti yang boleh hidupkan silaturahim. Sebab orang yang suka mutus silaturahim, orang ada penyakit hati. Orang ada penyakit hati ni, Imam Ghazali kata apa? Orang yang dalam hatinya ada takbur, ada riak, ada sum'ah. Sum'ah ni apa? Dia suka orang puji-puji dia. Kemudian dia ni ada khianat. Dia tak suka tengok orang lebih nikmat. Dia nampak orang lebih nikmat, kalau boleh dia nak hapus nikmat orang tu. Bukan dia tak suka je. Contoh, orang beli kereta baru. Dia bukan tak suka orang tu beli kereta baru. Kalau boleh kereta orang tu hilang. Ni jenis orang punya jahat. Ada orang macam ni, khianat. Kan lantak, padam kau hilang. Padahal terhilang kunci apa, dia paling suka seronok. Orang-orang yang ada penyakit hati macam ni, yang suka cerita keburukan orang, yang suka mencarut, kadang ada juga yang suka mencarut, ni masalah hati juga. Kan, kadang-kadang suka melatah. Melatah tu mencarut. Kita pun terkejut. Saya pernah pergi dekat satu kedai DIY macam tu lah kan. Orang perempuan ni cantik, saya di belakang, ya Allah jatuh hati, ya Allah. Walaupun dah kahwin, yang gatal juga. Kalau daripada jauh, ya Allah jatuh hati, rasa tengok muka elok, apa elok. Sekali pergi depan dia sembang dengan kawan dia tu, mencarut. Boleh ke saya sebut kat sini? Tak boleh sebut. Kesian, ni infame ni kan. Kan? Ada pola-pola tu. Bukan saya sekolah, ceramah dekat sekolah menengah, apa ni, Hani Geni apa dah. Ni infame. Macam-macam. Dia cakap, apa hal kau mencarut ni? Bagi plastik tu bantuan. Carut macam bagi minta plastik pun carut. A to Z, saya kat depan tu mencarut dah dia. Cakap, ya Allah busuknya mulut dia lah, memang betul-betul busuk. Mencarut dah tu. Allahu Akbar cakap. Ini masalah hati. Ada orang memang hidup dia suka mencarut. Masuk kereta, carut. Start kereta, mencarut. Kan macam-macam, nak sebut pun tak sedap. Kan, jalannya mencarut. Pasal lah pergi mak. Pasal. Mencarut, kadang kita pun pelik. Apa hal? Apa masalah? Minta maaf saya sebut ni ada kamera ni live RTM ke apa ni. Viral. Kejap lagi orang bukan ambil ceramah yang panjang-panjang, dia ambil pasal kimak tu je masuk dalam. Dah viral. Piu Amin sebut pun memang dia ni dalam macam-macam. Betul. Kadang-kadang kita pelik bawa motor. Kadang-kadang ada pacik-pacik suara macam tu juga kan, tengah-tengah duduk. Bodoh tu jalan-jalan gitu. Jalan-jalan gitu. Apa ni tabung? Bodoh kan orang. Kata, kau ni orang masjid. Nampak aku bodoh kan budak. Pakcik tu, dia bodoh. Padahal dia bodoh tu profesor tu. Ada kat tempat saya profesor tu, tapi gayanya relax. Pakai seluar, pakai kopiah pun penyek kan. Pakcik tu, bodoh mau jalan kata tabung. Profesor dia bodoh je. Profesor dia relax, senyum, tolong. Nak kata, ada orang juga mencabut sebab daripada hati. Sebab tu takut mati. So, orang sebut la ilaha illallah, ada sebutnya datang tak elok tu. Allahu Akbar, apa agaknya kan. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, minta maaf saya sebut. Ini memang betul berlaku. Banyak sangat. Kadang-kadang Allah Akbar ini. Saya takut. Sebab itu orang yang ada masalah hati ni kena jaga-jaga. 3 benda dia akan dapat. Orang ada masalah hati 3 benda. Yang pertama, doa dia tak diterima. Bangun pagi, hati ni ada hasad, ada dengki, ada rasa takbur. Aku paling kaya, aku paling handsome, aku paling cantik. Untuk motivasi diri tak apa. Kan? Walaupun muka tu tak apa nak siap. Kan? Tapi rasa aku cantik. Untuk motivasi tak apa. Tapi dia rasa macam orang lain ni hina lah. Ni problem. Orang lain ni kira hodoh. Aku yang paling bagus. Aku cakap orang kena dengar. Aku cakap ni paling betul. Orang lain cakap ni, ini nombor 2, nombor 3. Sampahkan pandangan orang lain. Aku ni paling utama. Orang macam ni ada masalah penyakit hati. Dia sombong dengan apa yang dia ada. Kedekut. Ada masalah yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, doa dia tak akan dimakbulkan. Ni bahaya, ya Allah. Yang kedua, amalan dia tergantung. Amalan tergantung. Semayang lah, solat lah. Orang sombong, amalan tergantung. Kita kata kan, orang minum arak. Orang minum arak tak diterima solat 40 hari. Begitulah. Kan?
Kata Nabi SAW daripada hadis tu hadis yang lemah sebagainya. Tapi nak kata begitu. Pandangan ulama kata ijma' orang yang minum arak semayang tak terima 40 hari. Satu titis. Kadang-kadang ada orang yang semayang gila-gila pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Dalam surau jadi imam ke duduk tempat yang elok-elok, kita bekerja tempat yang bagus macam ni. Tapi dalam hati ada riak, ada takabur. Bukan 40 hari. Selama-lamanya selagi tak taubat, selagi tu amalan tak diterima. Lagi teruk daripada orang minum arak. Nampak? Orang ni kena jaga-jaga. Amalan tak diterima. Doa tak dimakbulkan. Yang ketiga. Setiap dia bangun tidur, sampai dia tidur balik, dia akan dimaki hamun oleh malaikat. Kan? Maka sebab itu dia akan jadi golongan asyqiya. Kita selalu doa lepas tarawih. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin. Wa la taj'alna minal asyqiya'i mardudin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang su'ada, yang bahagia, yang diterima. Wa la taj'alna, jangan jadikan kami orang yang asyqiya, yang dicelakakan, mardudin, ditolak segala-galanya. Siapa asyqiya mardudin? Dia dicelakakan oleh malaikat sejak dia bangun tidur sampai dia tidur. Allah Akbar, binasulah kamu, binasulah kamu, binasulah kamu. Apa yang dia buat dalam hidup tu rasa tak tenang. Sebab tu dia nak buat jahat. Mardudin, ditolak doa-doanya, ditolak amalan-amalan dia. Allah Akbar. Ni kena jaga-jaga. Sebab apa? Hati ni busuk. Kan? Apa-apa pun kita balik pada hati kita. Kalau pakaian kita dah melambangkan yang bagus-bagus, yang wajib kita buat, hati ni kena jaga. Dalam kerja hati kena elok. Jangan ada tikam belakang. Jangan ada cerita belakang. Adanya medan mesyuarat, adanya medan perbincangan, ada kritik, ada komentar. Kita gunakan medan ini untuk perkembangan kita punya organisasi. Ini yang sepentingnya. Kadang-kadang orang takut nak kritik, nak komen, takut nanti orang kata alah bajet bagus. Itu lebih bagus daripada kita bercakap belakang sehingga tak dapat apa-apa manfaat. Ini kena penting. Kan? Kita cakap depan-depan direct je. Kan? Benda yang kita nampak tak betul, cakap. Jangan dalam keadaan yang umum. Oi, kau tu nampak zip tak tutup. Jangan cakap macam tu. Semua orang tengok ya ke? Kan? Cakap sebelah-sebelah. Macam ni yang kau ni macam ni. Cakap. Kan? Ada saluran yang elok. Nak kata hubungkan silaturahim. Ini kena buat supaya hati kita elok. Bukan sekadar dalam bulan Ramadan, bahkan keluar daripada bulan Ramadan, kehidupan hablum minan nas, ikatan di antara manusia itu elok. Sebab itu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syarat nak selamat daripada api neraka apa dia? Berjaya dunia, berjaya akhirat. So makna hubungan dengan manusia kita kena elok. Manusia ni, hubungan dengan manusia kena elok. Kalau hubungan dengan manusia tak elok, akhirat kita elok. Semayang bagus. Kan, semayang bagus. Memang hitam-hitam dahi semayang. Serban ni tebal gila. Tapi kalau bawa kereta tu, buka tingkap, pui, ludah. Perangai ada juga orang macam tu. Tak pasal-pasal mak rempit tu baru nak pergi semayang, pom, melekat. Cendol elok, kan? Cendol Pak Latif, cendol bakar, apa. Lekat dekat visor ni. Sebab apa? Sebab ada perangai orang macam ni. Ni nak kata, hubungan dengan Allah elok. Hubungan dengan manusia tak elok. Nak semayang ni bagus. Blok kereta orang. Parking dekat tempat OKU. Nampak? Semayang elok dah. Tok imam tak tok imam. Elok dah tu. Tapi pergi kat tempat yang tak elok. Kita ketua tak ketua. Tapi hubungan kita dengan manusia tak elok. Cara kita treat orang tak ada. Kita nak tegur orang, kita bantai keburukan. Daripada Islam kata apa? Nak tegur orang ni ada cara sandwich. Kita bagi dulu pujian. Roti tu pujian. Pujian. Inti tu kita bagi apa yang kita betul. Cara kritik, komen. Kemudian kita tutup balik dengan pujian. Sandwich. Teori sandwich. Cara nak sihat. Nabi SAW pun begitu. Nabi SAW nak nasihat para sahabat. Dia puji sahabat. Kemudian dia komen. Kemudian dia akan tutup balik dengan pujian. Sebelum wajah sahabat itu berubah, dia akan tutup dengan pujian. Supaya apa? Nasihat itu lebih berguna daripada melepaskan rasa tak puas hati yang tak ada manfaat. Ini. Sebab itu hubungkan tali silaturahim. Yang keempat, kata Nabi tadi, afsyus salam, sebarkan salam kasih sayang. Yang kedua, bagi makan. Yang ketiga, hubung silaturahim. Yang keempat, wasallu fil lail ataupun wasallu bil lail wan nasu niyam. Semayang pada waktu malam, waktu orang tengah tidur. Di dalam bulan Ramadan kita selalu buatlah, kan? Lagi-lagi masuk bulan Ramadan ni orang nak kejar Lailatul Qadar. Nak kejar Lailatul Qadar ni kena mula daripada sekarang.
Jangan tunggu 10 Ramadan terakhir. Kalau orang Arab memang dia buatlah angka-angka tertentu, tapi dia amal daripada malam pertama. Orang Arab ni dia buat macam ada kaedah dia. Dia tetap 27 Ramadan. Mana-mana negara Arab mesti 27 Ramadan. Sebab apa? Sebab dia ambil perkataan Lailatul Qadar. Lam ya, lam ta, alif lam, qa, da, ra. 9 huruf. Kali dengan berapa banyak terletaknya perkataan itu dalam Quran. Wa ma adra inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf syahr. 3 kali betul. 9 kali 3 27. So diorang letakkan malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Tapi diorang amal sungguh-sungguh daripada awal. Kan? Sehingga kan kalau di tanah Arab ni malam 27 ni Allahu Akbar di Mesir, pengalaman kita di Mesir, malam 27 ni seluruh rakyat di Kahirah di Mesir ni berjuta orang akan kumpul dekat Masjid Amr al-As. Masjid Amr al-As ni masjid yang pertama yang dibina di Mesir oleh Amr al-As. Orang berkumpul di situ sebab apa? Sebab ada keistimewaan malam 27. Saya dulu masa tu junior lagi. Senior-senior kata siap-siap kita pergi Masjid Amr al-As. Kita orang ni kata budak-budak junior kan, baru tahun pertama sampai. Kan baru nak start Ramadan kat situ. Kami pergi, saya ingat lagi saya pergi 15 Ramadan. Mana beraya dekat Mesir. Kita pergi kat sana. Senior kata kita pergi semayang Masjid Amr al-As. Tak nak lah, ramai orang, nanti sesat nanti. Kami tak pernah cakap bahasa Arab lagi. Kena pergi. Sebab apa bang? Malam ni Jibril turun. Wah, ya. Kita tahun 1 punya percaya. Oh, Jibril turun lah. Betul. Kita telefon mak malam ni orang nak pergi semayang Masjid Amr al-As. Jibril turun. Ya ke Jibril turun? Kau orang kan mak ya. Tahu mana tahu ayah kau bagi mak duit raya lebih ke apa. Seronok mak kita dengar kata Jibril turun. Kita pun pergi. Kita pun semayang apa semua habis tarawih balik naik bas kata, "Bang, mana Jibril bang?" Dah tak tahu ke? Memanglah tak tahu, tak nampak pun Jibril. Ni bukan orang beriman ni. Dia kata kita tak beriman pula. Kalau kamu nak tahu, imam itulah Jibril. Kenapa? Nama dia Syekh Jibril. Oh. Patutlah kata Jibril turun. Tapi memang betul, Syekh Jibril ni malam 27, dia akan menyebabkan aura malaikat Jibril tu ada. Rasa macam sungguh-sungguh punya semayang. Orang ni memang tak rasa. Kan? Malam 27 dekat Kahirah ni, Syekh Jibril ni macam bawa satu aura yang memang tak dapat dibayangkan akal. Sehingga kan, kalau malam 27 tu, semua rakyat Mesir, tak kira tua muda, kalau dia baca doa kunut, semua menangis. Yang menangis ni ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama orang Arab, di kalangan budak-budak, di kalangan orang tua, di kalangan, bila dengar dia baca doa, ya Allah, menangis, menitis air mata sungguh-sungguh. Yang golongan kedua, budak-budak Melayu. Menangis apa? Meletaknya doa kunut sejam. Ada kawan saya tu baru sampai, dia buat mazhab sendiri. Belum belajar apa lagi. Baru sampai. Doa kunut, Allahumma adina fi mahal. Mula seronok tinggi ni, ya Allah. Pertama kali baca doa kunut, main tarawih, lama-lama ke bawah. Lama-lama ke bawah. Lama-lama ke bawah. Kejap diri, kejap duduk. Kejap diri, kejap duduk. Kan? Mazhab mana dia buat tak tahu. Dah macam ketuk ketampi saya tengok. Orang lain nangis, kami pun, ya Allah cepatlah. Tak larat ni macam doa kunut. Ini beza orang Arab dengan orang Melayu kan. Nak tunjukkan ini kehebatan malam 27. Kita tidur malam 21, kebetulan malam tu kita semayang taubat, bangun-bangun mendung. Malam ni kot itu kadang. Kawan kita kata, tak, mana ada malam 21, malam 25. Apa sebab? Rupanya kawan ni tadi malam 21 dia tak semayang. Dia semayang malam 25. Dia katalah malam 25 malam tu kadang. Ada kawan pula, tak, malam 29. Apa sebab? Dia tak semayang malam 21, 23, 25, 27 tak semayang. 29 je dia semayang. Kebetulan dia bangun bukan mendung, hujan lebat pula. Kebetulan tu. Memang betul lah tu lah tu kadang. Jadi ikut orang, ikut pilih-pilih kita kan. Walau macam mana pun saya pesan 10 malam terakhir, bangun aja tahajud, kita terus buat semayang. Bangun saja sahur, kita terus bangun buat semayang tahajud. Yang tahajud dalam bulan Ramadan ni dia tak ada syarat nak tidur. Masuk je 1/3 malam, mana pukul 3 sampai pukul 5, 5:30 tu, waktu yang mustajab untuk kita melakukan tahajud. Main 2 rakaat. Orang perempuan, qiyamul lail, disediakan juadah bersahur. Pun qiyamul lail juga. Tapi seafdal qiyamul lail adalah solat malam. Kalau malam, 10 malam terakhir, biasakan dah masuk 10 malam terakhir, kita masukkan RM1 ke. Berapa banyak pun duit sedekah kita ikut kita, dekat tabung-tabung. Kalau kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, waktu kita sedekah, digandakan lebih baik daripada sedekah yang ada. Allahu Akbar. Sediakan sahur, buat yang baik malam-malam tu. Sebab itu semayang malam ni banyak kelebihan.
Luar daripada Ramadan, sembahyang malam ni dia bantu otak kita jadi cerdas. Dalam otak kita ni ada satu partition namanya hypothalamus. Saya ambil daripada Dr. Nur Hisam Muhammad ni lah. Dia buat kajian pasal otak dengan sujud. Dia kata hypothalamus ni otak dalam otak. Sel otak dalam otak ni, fungsi dia adalah untuk menyalurkan tenaga dalam tubuh badan. Antara aktiviti yang nak menyebabkan tenaga ini bergerak pada tubuh badan, yang pertama, berbuka dan bersahur. Siapa yang bersahur, berbuka ketika puasa, otak ni akan salurkan tenaga banyak pada badan. So badan dia tak lemah. Yang kedua, waktu sembahyang malam, waktu sujud. Darah akan masuk dalam kawasan sel hypothalamus dan akan mengalirkan seluruh tenaga yang baik kepada seluruh badan. Apa kelebihan dalam bab kesihatan? Dia akan jauh daripada penyakit-penyakit kanser, penyakit yang berpunca daripada otak, migraine, depression, tekanan, apa saja. Nyanyuk, pelupa yang berkaitan dengan otak, kan? Dia akan terhindar daripada penyakit tersebut. Ini kata tokoh-tokoh kesihatan. Dalam bab jasadiah lah. Yang kedua, orang yang sembahyang malam, dia akan terhindar daripada susahnya nak mati. Ubun-ubun jadi lembut. Tapi secara kerohanian lah. Jangan pula orang mati kita rasa kepala keras, susah mati dia ni. Kan tak? Ubun-ubun lembut maknanya roh mudah keluar disebabkan sembahyang malam. So apa yang dia akan dapat? Tadkhulul jannah bisalam. Maka masuklah dia ke dalam syurga dalam keadaan assalam, sejahtera. Ya? Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, 4 perkara. Apa hadiah Nabi sebut? Tadkhulul jannah bisalam, masuk syurga dalam keadaan tenang. Maka kita amalkan 4 pesanan ni. Bukan dalam bulan Ramadan saja. Keluar dalam bulan Ramadan kita kena amalkan. Dalam pekerjaan kita, bermula daripada rumah, pergi ke tempat kerja, pergi ke kawasan-kawasan komuniti kejiranan, malah negara akan jadi elok. Dunia akan jadi elok dengan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang sunnah Nabi ni simple tapi kadang-kadang kita terlupa. Kan? Contoh, kita minum air. Kita minum air, selalu kita minum geduk. Kita minum dan bernafas dalam air. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi minum satu kali, tarik nafas, dalam keadaan nafas di luar. Kemudian masa kita minum, tarik nafas tu minum. Kemudian kita letak cawan kita tu jauh daripada mulut kita bernafas. Kemudian minum. Paling kurang 3 kali. Cara nak minum. Supaya kalau Nabi sebut, jangan kamu minum seperti unta. Unta ni bila dia nampak air, air tu kan, buak, kan? Dia berbuih-buih dalam tu. So oksigen yang masuk dalam air tu, dia menyebabkan apa? Menyebabkan air tu tak jadi air dah. So kalau masuk dalam badan, dia tak jadi water yang memberi manfaat pada badan kita. Dan badan kita ni kena ada air yang bagus untuk jadi elok. Kadang-kadang kita minum air banyak, tapi kena ulcer juga. Minum air banyak, tapi pening juga. Minum air banyak, demam juga. Sebab apa? Air yang kita minum tak ada kualiti, tak ada mineralnya. Kan? Air tu pula air yang tak ada apa yang baik. Kemudian cara minum tak elok. Nabi ajar cara minum. Cara mudah. Sunnah ni kalau kita amal, Allahu Akbar. Kalau kita biasa, kita buat banyak manfaat. Itu baru bab minum. Kalau bab minum Nabi ajar, takkanlah nak dapat pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik Nabi tak ajar. Apa yang Nabi ajar? Inilah 4 perkara yang disebutkan tadi. Jam pun dah menunjukkan 10.32 pagi. Dijanjikan saya hingga 10.30 saja. Maka sekadar itu sajalah perkongsian saya di Ibu Fim ini. Seronok nyebutnya. Kan? Di Ibu Fim ni, moga-moga banyaklah manfaat, kebaikan yang kita kongsi bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah jadikan amalan ini untuk diteruskan hingga amalan yang seterusnya. Cuma sebelum tutup, Allah maaf, saya nak kongsi satu benda lah. Boleh tak saya kongsi tentang solat hajat 1000 hajat? Solat hajat untuk 1000 hajat maknanya kepala kepada semua hajat, yang mana diambil daripada Nabi Khidir AS. Ini disebut oleh ulama. Ada nas, ada asas. Ini bukan saja-saja disebut-sebut oleh orang-orang batin ke tak. Zukira Imam Az-Zubaydi fi takhrij Ihya Ulumuddin an Muhammad Dusturi. Disebutkan Imam Zubaydi dalam komentarnya kitab Ihya Ulumuddin oleh Muhammad bin Dusturi ataupun juga Imam Muhammad Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Qala, aku telah berkata, dia telah berkata, ra'aitu fil kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Aku telah melihat dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bi khattihi salatul hajat di alfi hajat. Dia terlihat satu kitab, dia terlihat satu benda dalam kitab Imam Syafi'i bahawa ada tulis tentang semayang hajat untuk 1000 hajat.
sekali hajat, tapi semua hajat yang kita doa akan Allah Ta'ala makbul. Dia kata, yang mana allamahal Khidir alaihissalam li ba'dul ibad, yang diajarkan oleh Khidir alaihissalam kepada sebahagian manusia. Hanya sebahagian saja dapat ilmu. Yusalli rak'atain. Macam mana? Yusalli rak'atain, semayang 2 rakaat. Semayang hajat itu, yaqra' fil ula, baca pada rakaat pertama Fatihatul Kitab Al-Fatihah wal Kafirun 10 marrah. Al-Fatihah sekali, surah Al-Kafirun 10 kali. Wa fi as-saniyah, dan pada rakaat kedua Fatihatul Kitab, Fatihah kitab Al-Fatihah apa ni sekali, wal Ikhlas 10 marrat. Maknanya Ikhlas 10 kali. Qul huwallahu ahad. Summa, kemudian yasjudu ba'da salam, sujud sebelum salam, sujud lama. Kita selalu buat wa yusalli ala nabi. Wa yusalliya, kat sini berselawat ke atas Nabi SAW fi sujudihi 10 marrah. 10 marrah, mana 10 kali. Mana selawat ni? Allahumma salli ala Muhammad 10 kali. Maksud sujud tu lah. Wa yaqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas selawat, baca pula subhanallah yang saya bacakan tadi 10 kali. Kemudian habis tadi wa yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 marrat, 10 kali. Selawat 10 kali, subhanallah 10 kali, kemudian rabbana atina 10 kali. Okey? Summa, kemudian yas'alullah hajatihi, mintalah apa-apa hajat kepada Allah, fa innaha tuqda insyaallah taala, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Qala, telah berkata Syekh Abul Qasim Al-Hakim, ni wali Allah, ulama sezaman Imam Syafi'i, bu'ithtu ilal abid rasulan yu'allimani haziz salat. Aku dibangkitkan ataupun aku ini disedarkan oleh seorang hamba Allah yang mana dia ni seorang rasul. Yu'allimani haziz salat, mengajarkan aku tentang solat ini. Fa'allamaniha fasalaituha, aku belajar daripada dia dan aku solat dengan cara sebegitu. Wa sa'altullah, aku minta kepada Allah al-hikmah, kebijaksanaan. Fa'ataniha, Allah Ta'ala bagi pada aku. Wa qadali, dan Allah Ta'ala tunaikan pada aku 1000 hajat, 1000 hajat. Faqala al-hakim, al-hakim ni ulama yang mahir dalam bab hadis, bertaraf hakim. Man arada an yusalliha, barang siapa yang nak semayang malam tersebut, yaqtasil lailatul jumaah, mandi dulu malam Jumaat. Malam Jumaat tadi kita tidur, kemudian kita bangun semayang qiyam tu, kita mandi dulu. Wa yalbisu siyaban tahirah, pakai pakaian yang suci, pakaian yang baru dicuci sebagainya. Wa ya'ti biha inda sahur, dan pastikan lepas semayang tu, makna waktu kita nak menunggu sahur, waktu bulan puasa ni lah. Wa yunawi biha qada hajat, dan apa yang kita buat tadi, makna sejak kita bangun, ya Allah, aku mandi ni, aku nak kau tunaikan hajat. Ya Allah, aku semayang, aku tunaikan hajat. Aku sahur ni, tunaikan hajat. Taqdi insyaAllah, maka akan ditunaikan oleh Allah. Ini ulama ajar. So, bulan puasa ni bulan dimakbulkan hajat. So, amalkan cara semayang hajat, diamalkan oleh ulama. Perkara 213 yang disebutkan oleh Imam Az-Zubaydi dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kami belajar dulu ketika di Azhar. Diijazahkan oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki rahimahullah ta'ala untuk dikongsikan kepada semua orang. Kita buat. Tapi jangan buat sekali. Tak jadi, lantak tak buat dah. Buat ulang-ulang. InsyaAllah akan berhasil. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.